Yang Berhormat Datuk Daryl Liking, Timbalan Presiden Parti Warisan. Yang Berhormat Datuk Jun Suong Adun Tanjung Aru, Rakam Naib Presiden Parti Warisan. Datuk Haji Uda Sulai, pengerusi majlis pada malam ini. Yang Berhormat Azhar Datuk Awang Matusin, Adun Darau, Merakam Penyelaras P173 Puntatan. Yang Berhormat Dr. Daud Yusuf, Adun Bungawan, Barisan Ahli Majlis Tinggi dan Divdip Diputat. Terima kasih diucapkan. Tidak lupa Datuk Ali Asgar Basri, Setiausaha Kerja Pusat Parti Warisan. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jumput sebarang jumput, jumput memohon kata aluan. Dijemput pengurusi majlis yang berbahagia Datuk Haji Uda Sulai untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam warisan. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safi Hadi Abdal, Presiden Parti Warisan. Yang berhormat Timbalan Presiden Datuk Daryl Liking. Yang berhormat Wabi Jun Suong Adun N22 dan baru dan juga Datuk Naib Presiden. Yang berhormat Wabi Azhar bin Datuk Haji Matusin, Adun Darau juga merangkap sebagai editor untuk P173 Puntatan. Yang berhormat Dr. Daud Adun Bungawan, MP Pusat juga. Seterusnya barisan ahli-ahli Majlis Tinggi Parti Warisan Pusat. Ketua-ketua bahagian yang saya tidak dapat pada satu, tapi jadi dan semua kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya dan limpahnya kita dapat berkumpul dan menghadiri majelis pemimpin Parti Warisan bersama akar umbi P173 Puntatan yang dihadiri sendiri oleh Presiden kita, yaitu tidak lain tidak bukan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safi Hadi Abdal. Sebelum meneruskan ucapan ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Jun Adun 22 Tanjung Aru, karena saya diberitahu YB Jun juga ada acara yang telah diatur lebih awal di kawasan beliau pada hari ini. Tetapi oleh karena kehadiran di SSC di Puntatan ini lebih tinggi keperluannya,
maka YB Jun telah menunda acaranya ke tarikh yang lain. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, para hadirin yang saya hormati sekalian. Majelis ini sepatutnya tidak berlaku kalau kerana tidak dikhianati oleh orang yang menuntut dialah yang hero dibutakan ini. Betul. Hero dari segi cantas menyantas. Saya tidak mau bercakap panjang dalam hal ini. Biarlah Tuhan saja menilai sendiri. Saya tidak mau di atas tindakan jahatnya orang ini, air yang jernih dan tenang menjadi kabut dibuat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah sangka. Air itu cuma sedikit saja yang kabut. Cuma bekas tapak kakinya saja. Yang lain masih bersih dan boleh diminum. Ini menunjukkan kehadiran walaupun dalam masa 2-3 hari saja persediaan. Karena kami menanti kelulusan ataupun kehadiran DSC karena dia sangat sibuk. Jadi kami menanti tariknya. Pak, kami dapat tahu 2-3 hari yang lalu saja. Tapi bagaimanapun, sambutan yang begini meriah nampaknya warisan tetap ada di sana. Insya Allah Datuk Seri, berkat ketabahan kepimpinan Datuk Seri, Putratan akan panas lagi kali ini. Sambutan Makarumi dalam beberapa hari ini sangat menggalakkan di semua peringkat, khususnya keluarga kita daripada PDM yang dulunya mandang ini saja, tapi sekarang ini beransur-ansur dan telah mendekatkan diri kepada kita. Cuma pesanan mereka Datuk Seri, di PR yang akan datang, dengarlah suara mereka, maka akan rugi. Janganlah mudah terima berita yang disebarkan di kedai-kedai kopi. Penyokong warisan B173 di PR yang lalu sangat sedih Datuk Seri. Dan rasa terguris hati karena suara mereka tidak didengar. Selain dari itu, mereka juga berkata PRU atau PRA yang akan datang, carilah judul yang sesuai, jangan jalan berseorangan. Insya Allah kami akan bersetujui pilihan Datuk Seri dan saya tidak berkadang untuk bercakap lebih panjang lagi Datuk Seri, karena mereka ini sangat-sangat dahaga untuk mendengar apa kata Seri nanti. Karena saya percaya dengan ungkapan yang pendek di atas tadi, kami percaya Datuk Seri tentu paham juga. Dan kepada bakal-bakal kepemimpinan P173 ikatan yang telah dicadangkan, saya memohon jangan pentingkan sangat tentang jawatan dulu. Karena yang penting kereta yang sudah dirusakkan itu boleh berjalan seperti biasa. Kita semua menjalankan tugas supaya yang untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita telah ditugaskan. Jadi, Datuk, tuan-tuan dan kawan-kawan sekalian,
Saya rasa kita sangat-sangat jaga tentang apa yang akan disampaikan oleh Datuk Seri kepada kita mengenai dengan masa depan warisan. Jadi saya dengan ini mengakhiri ucapan ringkas ini dan tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana yang telah saya tubuhkan secara sementara ini, karena dengan kerjasama mereka lah maka acara ini dapat saya laksanakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Datuk tadi. Rakan ahli seperjuangan sekalian, duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah Tuan, kami meminta mada ucapan kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Presiden Warisan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Hamid Abdal untuk memberikan ucapan keamanan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum guys, bantu viralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih banyak atas kehadiran semua pada malam ini. Dikasihi yang berbahagia Komisi Nganjur Datuk Uda, yang dikasihi yang berhormat Timbalan Presiden Datuk Daryl Aiking, yang Bijun Naib Presiden. Saya tidak boleh sebut satu persatu, antaranya penjelas bagi Azhar dan juga Ali Asgar, Timbalan Setiausaha Agung, pimpinan Majlis Tertinggi, WIB, ketua-ketua bahagian, tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekalian. Sememangnya pada malam ini sepatutnya saya berada di Kuala Lumpur menghadiri mesyuarat Urustia Jawatankuasa Berpaduan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. All the President is invited tonight, but I know how important it is. Di situ juga penting, tapi bagi saya parti warisan ini juga penting. Saya minta Datuk Dolito, Presiden Setiausaha Agung tidak ada, Datuk Aziz dan juga Terence Yambun berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat Urustia di Kuala Lumpur pada malam ini. Hadirin yang dimati sekalian, kita sedar dan tahu dalam kita berhadapan dengan gelombang politik, bukan hanya di negara kita, bahkan juga di Sabah. Sudah menjadi keadaan budaya. Malangnya bukan hanya menjadi budaya, seakan-akan menjadi DNA di Sabah. Lompat sana, lompat sini. Saya selaku pimpinan sudah dapat melihat gelombang melompat. Nothing is new to me. Membimbangkan kita, mencemarkan nama kita, memalukan kita orang Sabah. Bila saya berada di Parlimen, mereka nampak keadaan how difficult it is for us to face the values, culture, budaya di kalangan ahli-ahli politik yang ada di Sabah ini tidak habis melompat. Saya masih ingat dahulu masa zamannya Asno, layaran Tun Mustafa bawa ahli-ahli Asno di Kuala Lumpur 1 bulan dia belanja, simpan YB, termasuk CITG. Disimpan Datuk Nasir 1 bulan di Merlin Hotel, bimbang sangat melompat, balik melompat.
It's not an easy task. Kita boleh melihat gelombang dia dari zamannya Asno, dari zamannya Berjaya, tidak sampai itu Mustafa pun terpaksa sampai ke London 10 tahun. Berjaya Datuk Haris sampai dijual bangunan Berjaya. Saya berbangga dengan warisan, walaupun kita dalam keadaan pembangkang. Dulu tidak pembangkang, lepas itu kerajaan, hari ini jadi pembangkang, masih mempunyai adung dan tertahan. Bantu guys, viralkan. Mawar channel. Sempurna. Biasa bila dekat Ramadan, saya bertemu dengan masyarakat di situ. Di samping itu, saya berada dengan cawangan-cawangan di Sempurna. Bila didengar di surat khabar, bukan main 4,000 keluar. Bila saya berada di Sempurna semalam, yang hadir 760 cawangan, termasuk yang belum dapat sijil, penaja pun dapat. Ada juga yang menolak. Jadi macam-macam gelombang dalam suasana politik. Kita masuk gelombang politik ini, masa saya dalam gelanggang politik, tujuannya bukan mau jadi YB, bukan mau jadi ketua bahagian, bukan menjadi seorang pimpinan semata-mata. Kita mau beramal, kita mau berkhidmat untuk rakyat kita, untuk negara kita. Itu tujuan pertama yang harus menjadi pegangan kita selaku ahli politik yang ada. Kita duduk diundi oleh rakyat, bukan ada paksaan. Yang mengamanahkan kita ialah rakyat untuk menjadi YB, untuk menjadi pimpinan di peringkat, sama ada bahagian di peringkat cawangan. Tapi malamnya pada hari ini, nilai ini sudah hampir keadaan yang tidak menentu. Yang dahulu tidak ada nilai mereka. Saya tahu ada di antara mereka pernah bertanding kalah. Bukan satu kali, banyak kali. Tapi bila bertanding atas warisan, menang. Lepas itu jadi YB. Dulu bukan YB. Dulu tidak mahal, orang tidak cari. Sekarang dicari-cari. Macam mana nilai? Itu yang saya bimbang. Saya tidak pernah melompat. Saya masih ingat masa saya jadi naik presiden UMNO. Saya digantung, saya dipenjara, saya dipecat. Dipecat saya, digantung saya. Naik presiden. Bantu guys, bukan kita viralkan Mawar channel. Bantu dalam perjuangan saya menunggu bab 1 1MTB pengurusan pertagiran. Saya tidak pernah gentar dan takut sama ada dia Perdana Menteri kah, sama ada dia Presiden Parti. Kalau perkara yang betul, kalau perkara yang tidak betul, kita selaku makmum tegur imam itu dengan baik. Ini yang kita nak lihat. Pengajaran demi pengajaran melalui suasana landasan politik yang ada di negara kita. Saya terima pandangan daripada rakan saya Datuk Uda tadi. Dengar suara rakyat. Saya dengar suara rakyat. Tapi kadang itu kita tidak dengar juga suara ketua bahagian. Cadangan sana, cadangan sini, tidak hormat bahagian susah. Tidak hormat YB susah. Tidak hormat timbalan presiden susah. Tidak hormat naik presiden susah. Presiden tidak mendengar. Siapa yang kita mau dengar? Terkadang it's not an easy task for us. Yang penting kepada kita dalam gelombang keadaan pada hari ini memperingatkan saya. Bila kita diamanahkan, contohnya hari ini sebagai penaja bahagian, saya tidak mau ambil hati ketua-ketua bahagian. Saya mau pastikan warisan itu kuat, bukan ketua bahagian. Ini yang saya bilang. Mau kasih kuat ketua bahagian, mau kasih kuat GJK bahagian, mau kasih kuat wiranya, kuatnya, setiap macam-macam. No longer the days. Kalau sekiranya kita perkuatkan, saya tidak perlu diperkuatkan selaku presiden warisan, perkuatkan warisan. Bayangkan kalau ketua bahagian itu kita perkuatkan, besok dengan gerombolan dia keluar, seperti apa yang berlaku di Kutakan pengajaran. Terpaksa digantung. Cawangan keluar, EJK bahagian keluar. Maka dari itu saya nasihatkan
selaku Presiden Parti, mesti ada inclusiveness, kekitaan dalam memimpin setiap bahagian-bahagian di seluruh Malaysia di negara ini sampai ini. From now onwards, ini saya peringatkan Majelis Tinggi, saya peringatkan ketua-ketua bahagian. Ya. Bukan landasan ini untuk membolehkan kita parti ini tempat saya beramal, tempat saya berbakti. I love Sabahan, I love Parti Barisan yang ada ini. Saya sanggup berkorban, bukan cuma setiap waktu, setiap bulan. Kadang-kadang tidur pun tidak cukup tidur, pasal takut nanti melompat. Jangan ingat sangat tentang melompat ni. Don't bother about that. Move forward. Ya. Yang penting kepada kita kena susun atur rumah kita, parti barisan berhadapan dengan pilihan raya sama ada tahun ini ataupun tahun depan itu. Ya. It's very crucial for us to make sure that we can sustain, strengthen the party dengan nilai-nilai yang ada. Saya yakin kalau kita dapat melahirkan satu suasana keadaan politik khususnya di Sabah ini, di mana kita padamkan ya nilai-nilai yang boleh mencemarkan nama Sabah dan rakyat ini. Kita terkenal dengan orang yang paling banyak melompat. Bayangkan saya jijik keluar di TV, saya cukup mandang 44. Dia lupa yang 44 itu 10 itu warisan. Ini yang saya bimbang. Kita kena pastikan supaya kita tekankan bahawa anti lompat, akta lompat ini harus dan mesti diluluskan, dibentangkan dalam sidang dewan yang terdekat. Bukan untuk kebaikan kita. Kalau ada terlompat, orang yang sudah melompat tidak boleh balik dengan kita lagi. Tapi tujuan kita untuk menghalang budaya dan tabi'i seumpama ini tidak akan dilakukan selepas sekian raya akan datang. Kita bertungkus lumus untuk memberi mandat kepada mereka, untuk mengundi kepada mereka. Kempen sana sini, ya. Parti bagi bantuan duit, lepas itu jual YB. Dan ini yang akhirnya apa yang berlaku seperti di Franklin Pedro, Sheraton Mood berlaku. Dan saya telah minta dengan seorang peguam PSC dari Tawau dan juga termasuk Timbalan Presiden, dan saya minta untuk membuat kajian is already completed. Kalau tidak kerajaan negeri membentangkan rang undang-undang ini, saya akan bawa private bills di Dewan Dalam Negeri untuk pastikan supaya rang undang-undang anti lompat ini perlu dan wajib diadakan di perintah Israel. Hampir semua negeri sudah ada, kita jadi Sabah. Ini yang saya melihat keadaan ini tidak seharusnya berlaku di peringkat negara kita sebagai pengajaran. Saya tekankan berbanyak kali kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amir Ibrahim. We were so eager. We were so eager to ensure that the bill reform must be done at the federal level, and yet in Sabah it's not done. Ini yang kita continuously pastikan, kita bersuara di Parlimen dengan lantang supaya perkara ini dapat dilakukan secepat yang mungkin untuk mengelakkan agar keadaan ini tidak akan berlaku. Membimbangkan saya, selain daripada keadaan politik pada hari ini menjurus gelombang permainan agama dan bangsa, sehingga penyatuan umat kadang-kadang tidak ketara lagi kelihatan, walaupun kita katakan inilah kerajaan perpaduan, tapi masih lagi bunyi-bunyi nak masuk di masjid pun, nak masuk di gereja pun dipersoalkan menjadi satu isu untuk kita meraih sokongan dan undi kepada umat yang ada. Tapi manusia lupa, bagi umat Islam diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la
Nabi Duma Ratum, Lakum Dinukum Waliyadin. Agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama saya. Surah Al-Am, jangan hina agama orang lain, jangan hina Tuhan orang lain. Itu dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam pun ayat Quran diperingatkan agama dia dengan agama dia. Takkan kita sehingga persoalan itu yang saya tidak ada orang berani menyatakan di parlimen. Masa saya bersuara, we are building a nation. Jiwa kita tidak akan pudar, keislaman saya tidak akan rusak. Saya orang Islam. Bangsa saya tidak akan hilang. Tapi dalam pada itu kita paham bahwa kalau sekiranya kita berpegang berpaut dengan ajaran Islam, bahwa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Muhammad itu bersurat, dan kita percaya nenek kita Adam. Tidak ada beza dia kalau kita percaya nenek kita Adam, nenek kita Hawa. Semua ini cucu-cucunya, termasuk Melanesia, termasuk Dr. Tom. In spite of the different of races, different color, different language, different culture, different food, different religious belief, but we must remember we believe in God, we come from one group. And yet, kita sambut bunuh satu dengan lain. Takkan umat tak sedar. Itu yang saya bangkit di parlimen. Di Ukraine, di Rusia, orang Rusia sama bangsa, sama bahasa, tapi bunuh antara satu dengan yang lain. Because of political ideology, just because of power. Manusia bukan menjadi pertimbangan mereka. Ini yang kebimbangan kita dalam kehidupan. Pasal itu kita wujudkan parti berbagai bangsa di Sabah. Karena semua bangsa ada di Sabah. Tidak berarti kalau bangsanya berbagai, maka terhakislah hak agama Islam itu dalam perlembagaan. Jelas. Perlembagaannya dinyatakan official agama dia Islam. Kedudukan Bumi Putra ada. Tidak akan terhakis. Unless parliamentarian 2/3 ubah perlembagaan, maka itu akan berlaku. Tapi saya lihat keadaan ini kadang-kadang itu oleh kerana kita gunakan agama dan bangsa sehingga kita dapat berpecah berbalik. Bukan setakat bangsa dan agama. Ini kebimbangan. Sudah banyak parti lokal di dalam. Osno pun parti lokal habis. Berjaya pun parti lokal habis. PBS pun parti lokal habis. Inilah sejarah. Osno-nya, Akpo-nya, apalagi parti sana punya banyak lokal. Bukan setakat lokal parti yang harus kita perjuangkan, kandungan perjuangan itu, pimpinan-pimpinannya, dari atas bawah. Itu yang penting kepada kita, kandungan bagaimana keadaan kita memimpin umat. Dan 2023 masih ada air masalahnya macam susu. Even in Kota Kinabalu, we don't have enough water. Saya bentangkan di parlimen, bayangkan kalau orang sakit jantung di Keningau, sakit jantung di Pekanbaru, Titas, Nabawan, Simudi, bawa bukan di Keningau, bawa pergi Kota Kinabalu untuk operate jantung. Di Kota Kinabalu 2 saja pakar jantung. Ini tahun 2023. Kemudahan hospital yang ada. Saya masih ingat bila saya bawa Chua Juming dulu. Dia MCA punya Menteri Kesihatan datang di Sempurna. Dengan berada bagi dia pakar di Sempurna. Smile, I put my smile. Bila I put my smile, dia bilang, bukan, kau punya gigi putih. Betul, kau punya gigi putih. Saya bilang, ya gigi saya putih, tapi malamnya dentist pun tidak ada di Sempurna. Ya itu, I said, no, baru ada dentist. Itu, yes. Ini yang kita nakkan, supaya kandungan, pengisian, pentadbiran. Ya, tidak hanya berdasarkan partinya, tempatan, partinya lokal, tapi kita perlu bawa pimpinan dia. Pasal itu masalah warisan jadi kerajaan.
Saya hapuskan ekspor tembakau. Karena saya tahu environmental problem yang ada di dunia hari ini melanda dunia, bukan melanda Sabah. Banjir sana, banjir sini. Hari ini banjir di mana tempat. Di Johor masih lagi bermasalah. 48.000 umat yang berhadapan dengan masalah banjir. Selepas banjir bulan 4, bulan 5, menjaga bukan banjir yang datang, kebakaran datang. Bakar hutan, bakar rumah, pasal cuaca semakin panas. Are we ready for that? Is the government of the day is prepared for that? They are not prepared. Even bayangkan disedarkan, baru kita buat demonstrasi, barulah masalah mau diatasi. Keadaan bakalan naik. Tuaran ni masih tak cukup air. Tak tahu di Kota Kinabalu. Apa pun ada masalah. Jadi ini yang kita basic essential item. Jadi saya berharap warisan jauh dari segi perjuangan kita. Terkadang itu kita akhir-akhir, saya mau jadi ketua bahagian, saya mau jadi ketua cawangan, saya mau jadi ketua wilayah, saya mau jadi calon, mau jadi YB, adun, MP, saya mau. Tapi perjuangan lupa, tidak mau air bersih, tidak mau sekolah yang lengkap, tidak mau universiti yang banyak, tidak mau hospital yang. This is more important dalam perjuangan. Apabila kita beramal, kau jadi YB tidak boleh buat apa? Kau jadi YB melompat sana sini. Daripada kita memperjuangkan supaya kemudahan asas yang ada. Pagi ini, ala 7 dia pastikan kita isi dengan kandungan perjuangan. Dan sudah jangan isi dengan kumpulan-kumpulan. Saya tidak mau dengar-dengar kumpulan ini, kumpulan itu, kumpulan geng ini, geng sini. There's no geng in warisan, there's only one geng. Warisan. Kumpul sana, kumpul sini, sampai kumpulan tidak jadi calon, kumpulan itu kasih jatuh satu, habis. Lepas itu menyesal. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya berharap pengajaran sambil saya mengakui kesilapan saya dan kesalahan saya selaku presiden, saya akui, tapi saya tidak terbetulkan keadaan seperti yang saya. Tapi yang saya dapat yakin terbetulkan itu yang saya katakan. While I listen to all the leaders di peringkat bahagian, but you also must listen. Jangan besok-besok desak kita. Tak desak, kadang desak sana desak sini. Kalau ini tidak calon ini jadi bahagian Datuk Seri, kami boykot. Allah, aku bilang tidak tertidur. And never, I always consult bahagian. Mudi, kau punya calon. Saya tidak pernah putuskan, saya discuss. I ask everyone, bahagian-bahagian. Pasal saya tahu walaupun saya presiden, saya dengar. Tapi malamnya saya pun buat silap. Pasal saya telah dengar, ketua bahagian dahulu katakan. Tidak dengar susah. Jadi itu yang kadang-kadang, dan saya akan adjust. Pastikan supaya kita betulkan kali ini dengan kecil hati. Kalau saya tidak mau dengar. Kalau saya mau dengar suara rakyat yang banyak di bawah yang boleh menentukan tuan-tuan dan puan-puan yang menghormati sekalian. Hari ini cukup hari yang bersejarah bagi kita peringkat warisan. Walaupun ada yang menyatakan warisan ini semakin lemah, semakin tidak nampak dia punya halat tubuh dia. Lompat sana, lompat sini. Kadang-kadang itu yang bagi tahu bagi pandangan. Saya panggil semua YB, saya nyatakan bagaimana keadaan kita si melompat. Saudara orang melompat, orang kita dibeli. Jadi saya bagi pandangan dengan pimpinan daripada pusat. Kau minta kami masuk supaya sokong kerajaan, tapi orang kita sudah anak saya dicurinya, rumah saya dicurinya. Lepas itu saya sokong. Mana kita mau jalan ini? Sampai sekarang mau lagi dibeli. Tidak tahu. Kalau mendengar suara sidau, tidak berhenti telepon minggu-minggu sidau. Betul? Masih telepon lagi. Masih telepon, bayangkan. Tapi kerajaan perpaduan.
Kemana kita mau berpadu ini? Sedang orang kita mau dikejar. I'm not dumb, I'm not stupid as the president of this party. You kidnap my family, you wreck my house, you ask me to support you, no way. Ya, bagi kita perkuatkan hati kita. Pastikan alat tujuh parti ini juga perkuatkan hati. Siapa rakan yang kita akan pilih? Mengikut sunnah Rasul 4 diberikan sunnah. Jangan banyak. Kalau banyak pening kepala. Bayangkan yang sekarang ini dalam sejarah politik negara Malaysia, saya dalam Barisan Nasional. Dr. John Melena, you remember we were there, Barisan Nasional. How many Barisan Nasional ada? Ada UMNO, ada MCA, ada MIC, ada Gerakan, ada PBB, ada PBDS, ada PBS, ada AKAR, ada macam-macam parti. Lebih 14. What happened? PPP ada, MIC ada. Sami Benu bersuara, KBS mau cabut. Gerakan mau, MCA mau. Tambah banyak sangat gini. Pening kepala. Gerakan Pulau Pinang hilang. MCA hilang, tinggal buat MP. Jadi walaupun dah udah pilihlah, jangan solo. Ya, saya tahu kita tidak akan belakang solo, tapi kita kena pilih siapa kita punya partner. Jangan kau pilih partner yang mencuri anak kita itu. Dicurinya kita punya anak, dicurinya bini kita, susah. Dan bagaimana kita mau bergabung ini? Ini yang kita tidak pastikan, ya, dalam keadaan bayangkan. It's not going to be easy task. Besok nanti kau gabung sana, gabung sini, sudah diambil kursi kita, oh bergabung, ini kursi kami. Pasal apa kursi kamu? Oh pasal YB ini sudah melompat. Jadi ini kursi bagi semua orang-orang. Yang kita punya kursi dulu kita menang. Jadi kita kena tinggal berapa yang kita mau tanding. Daripada 23, paling banyak parti menang tiada yang terlalu. Parti Warisan 23. By right, I have been appointed as the Chief Minister of Sabah. Bagi ruang bagi saya maklumkan. Bagi ruang, TYT saya telefon dia tu bagi ruang dengan saya untuk membentuk. Pasal saya ada 23 kursi. Persatu 14 saja, PBS 6 saja. Angkar tu namanya, angkar kosong. Start 6. PBS 7. UMNO 14. PKR 2. DAP 6. The biggest is Warisan. Pilihan raya ke-15 Parlimen, walaupun kita bergerak solo. Sudah, kita bergerak solo the last parliamentary election, kita lawan semua. Bila kita lawan semua, jumlah undi yang telah Warisan dapat hampir 300.000, 256.000 pengundi sahabat ini. Second in line, UMNO 148 saya ingat ribu. PBS tidak cukup berapa 100.000. Start tidak cukup. Yang paling banyak mengundi orang Sabah Warisan pilihan raya ke Parlimen. Saya sudah baca data. Saya panggil, saya bawa semua, beli daripada SPR, buat kajian, paling banyak mengundi pilihan raya telah. Maknanya Warisan ini bukan parti yang kecil. Mungkin YB yang melompat, tapi orangnya tidak melompat. Saya dengar itu betul, kadang-kadang saya bimbang. Pasal YB ini kan, saya bawa di Kuala Lumpur, saya bincang, saya ini pemasyarakat. Datuk Sri jangan kau bimbang, sehidup semati. Saya bersama Warisan, saya tengok lompat sudah. Itu yang saya berikan, saya nasihatkan. Bila mana kita menjadi seorang pemimpin, jaga diri dengan baik. 1 minggu pertama saya jadi jamaah menteri, kita menjadi kerajaan. Saya ingat Jumhong, you remember? Siapa lagi situ? Dari YB semua beberapa orang menteri di Perintah Negeri. Dalam mesyuarat pertama,
Saya bagi amaran kepada semua menteri-menteri. Kalau kamu mau berbisnis, projek 50 juta, 100 juta saya sign, tapi kamu letak jawatan jadi menteri. Saya tidak mau ahli menteri-menteri kita mencari projek, bukan beramal, membantu rakyat. Itu peringatan saya. Itu yang kadang-kadang kita selaku ahli politik sudah menjadi YB ukur diri. Spend within your limits, your ability. Ini kadang-kadang tidak. First term dari YB, lepas itu banglo, kereta ninja 2. Macam mana mau bayar? Datuk Seri susah kami ni. Susah macam mana? Bayar sana bayar sini. Kau jual itu satu, kau pakai satu kereta aja. Kalau saya reveal, bukan senang. Ya. Terkadang itu yang dinyatakan, kami berlomba bukan pasal ada imbuhannya. Kalau mau lompat, jangan lompat dulu kena itu, lompat dulu kena. Kalau sekiranya dasar parti ini tidak kena, langkah parti ini tidak baik, pimpinannya kita nampak, then you have a good reason for you not to follow. Ya, itu yang kadang-kadang saya sudah beri amaran, saya beritahu dengan minta saya bangkit di parlimen dengan menteri-menteri, saya minta maaf, saya ini makmum, saya tidak ada jawatan. Makmum akan menegur segala imam-imam, menteri-menteri. Tapi bila saya menegur, kalau bacaannya salah, itu kena menegur. Patutnya kita menjadi pengacara kepada kita, ya, untuk membolehkan supaya peringatan kepada semua pihak yang ada. Bagi saya jangka pilihan raya di Sabah ini kemungkinan tahun depan. Tapi saya pun dengar-dengar orang pun mau bubar tahun ini. Ada 6 negeri akan dibubar. Lepas pilihan raya ada pas bulan puasa, bulan Jun mungkin atau bulan Mei. Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, 6 state will have the general elections. Dan kita mungkin ya, mudah-mudahan tahun depan, bukan tahun ini. Jadi walaupun demikian kita siap-siap untuk pastikan supaya parti kita dapat perkuatkan, tuju kita untuk pastikan supaya keadaan politik yang ada di warisan ini akan dapat kita letakkan. Dan saya dinyatakan, saya dipanggil semua rakan-rakan kita di Semenanjung dan 1,000 orang tiket yang dapat undi 4,000 di Pandan, bukan 100. Warisan sebenarnya mendapat undi satu calon kita hampir 4,000 di Pandan dan 1,000 tiket. Kalau lagi pejuang 70, 100, 50 bilang deposit. Ya, but saya dah nasihatkan, this coming state elections, warisan is not going to contest di Semenanjung, di fokus kasih kuat di Sabah. Pasal apa saya dah jelaskan dahulu kita masuk ke Semenanjung. Pasal saya tahu dalam perjanjian 63 sepatutnya bila Singapura keluar daripada Malaysia 1/3 daripada kursi itu dibagi, tapi malamnya tidak dibagi. Pantai di sini cok. Pas itu Mas Nawati pun tahu undang-undang. Jadi kita tidak cukup. Sudah ada 25 dikongsi lagi. 25 kursi bagi dengan DAP, bagi dengan PKR, bagi dengan Amanah. Lepas ini tinggal berapa dengan kita? Itu yang kadang-kadang saya tahu tidak cukup. Buat perubahan M633, undi sana, undi sini. Harapan saya, pemikiran saya beritahu dengan orang Sabah. Pikirkan tentang hak kita di Sabah, pertahankan. Jangan pikir pasal Kuala Lumpur. Tapi malamnya, pilihan raya lalu, semua pikir pasal Kuala Lumpur, siapa menjadi Perdana Menteri. Orang Sarawak pikir siapa Perdana Menteri, sudah kira. Yang diorang pertahankan hak orang. Itu yang Sarawak sekarang banyak untung dia. Kita kena. Pasal itu kadang-kadang kita kena melihat, we must make sure that this coming general elections, whenever it is, sama ada tahun depan ataupun tahun ini, kita pastikan gerakan parti kita kuatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, ada detail, anggap perkara yang dalaman saya lahirkan, itu pun ada viral nanti, ya, sebahagian langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Tapi saya berharap dengan adanya perjumpaan pada hari ini, bagaimana seperti yang dikatakan, sepatutnya saya berada di Kuala Lumpur malam ini mesyuarat. Tapi oleh kerana tahu
budaya melompat ini saya kena perbetulkan pagi ini. Dan kita kena buat sesuatu tindakan untuk melantik beberapa orang penaja, ya, bukan pemangku. Penaja ini kita akan lantik sementara, tidak kekal. Saya sudah bagi arahan dengan Datuk Seri Agung supaya pastikan lengkapi dulu. Ada beberapa cawangan, Datuk sudah beritahu ada cawangan yang tidak didaftarkan dahulu, kita daftarkan awal-awal. Nanti asal dengan Askar pastikan selepas lengkap, lepas itu kita adakan mesyuarat buat pemilihan pimpinan bahagian semuanya di peringkat utatan untuk memberikan supaya ada persediaan. Ya. Jadi saya harap semuanya paham, jangan tidak paham. Asal penaja ini bila sudah lebih 2/3 orang keluar, dia menjadi penaja. Kalau cukup orang dia, pemangku. Dan pemangku ini kebiasaan dia bila kita melantik, kebiasaan dia ialah lepas kalau ketua bahagian lari, timbalan mesti naik. Tidak kira siapa timbalan. Ya? Lepas kalau tidak ada timbalan, naik ketua bahagian naik. Itu peraturan, itu RWS punya prosedur. Ini memang saya tahu, pasal saya lama dalam UMNO. Ya. This is the step to be taken. Ya. Ketua lari, timbalan naik. Kalau timbalan lari, naik jadi ketua. Kalau naik lari, dia ada 3 lari. Selain daripada naik ketua bahagian, ketua wanita juga menjadi naik taraf dia. Ketua wira juga naik taraf dia. Ketua wirawati taraf dia naik juga. Ya. Kalau sekiranya ini lari, maka di peringkat cawangan kita akan pilih untuk memimpin bahagian menjadi penaja ataupun mampu yang ada. Tapi kalau merupakan penaja itu semuanya, jawatan kuasanya lesap semuanya, maka inilah kita lakukan penajaan. Tapi dalam penajaan pun saya masih ingat, UMNO bila diharamkan tahun 1985, UMNO dibatalkan sebagai sebuah parti. Leong Leong Sik pangku. Buat pertama kali memangku presiden berapa jam? Leong Leong Sik pengurusi Barisan Nasional. Pada particular moment, Mahathir had to resign and wujud satu parti baru dinamakan UMNO baru yang UMNO sekarang ini. Dan UMNO baru diwujudkan, lepas itu RWS luluskan, pasal waktu itu Mahkamah putuskan UMNO diharamkan. Wujudkan UMNO baru. Bila UMNO baru yang ada, walaupun semuanya sudah hilang, Tun Musa hilang, naik presiden Tun Razali hilang, berapa orang hilang? Saya ingat dalam 4 number. Lepas itu diharamkan, maka dikembalikan semuanya. Mahathir jadi pemangku penaja, Kabar Baba menjadi timbalan, Tok Mat menjadi Setiausaha Agung. Saya ingat dikembalikan. Itu sistem amalan yang. Jadi ini yang saya harap. Saya tahu ramai yang mau jadi ketua bahagian. Betul tidak? Udah ramai, bukan sikit. Telefon yang saya terima ini ramai. Untuk bahagian saya kami, saya pun lama semua warisan ini. Ini bukan kita menilai. Pertama, ya saya tahu Datuk sudah rakat sama saya. Ya. Dan dia sebagai bapa di kawasan ini, sehingga itu yang saya bincang dengan timbalan saya, give the father to manage, unite all the children in the family. Anak-anak ini bimbing baik. Sudah bimbing anak-anak utatan. Jangan salah bimbing. Ya, kadang-kadang itu dalam cakap saya. Bimbing semuanya. Ini anak-anak kita, saya masih ingat dahulu. Kalau memimpin itu, you have to have ada perkongsian dia. Ya, jangan kumpulan-kumpulan itu saja yang perlu kita adakan mereka memimpin parti. Jadi saya berharap sungguh dengan adanya langkah-langkah yang kita akan lakukan di sedikit masa, saya akan umumkan pimpinan-pimpinan yang ada di peringkat parti kita pada malam ini untuk memberikan supaya semuanya akan dapat menerima keadaan sementara, bersifat sementara dan tunda. Dia tidak boleh lama ya, untuk memimpin bahagian. Dan saya
gabungkan semua. Ya. Nah, dalam pada itu saya mau peringatkan, untuk masa depan warisan kita kena mengambil langkah drastik, regenerations of leadership within the party. Orang-orang muda kita kena lahirkan untuk memberikan supaya ada orang-orang pelapis. Saya beringatkan banyak kali menyatakan dengan Nero, kalau kau mau presiden warisan kau ambil, jangan bimbang dengan saya. Saya sudah 7 penggal ahli parlimen. Saya sudah ada 8 cucu. 8 je. Tapi kadang-kadang berfikir, pasal saya sayang orang Sabah, even how typical it is, I tell you the truth. Sleepless, but I still want to fight for my dream Sabah. Tuan dan perempuan akan dapat menerima baik, mungkin tidak semuanya sempurna. Pimpinan-pimpinan yang ada untuk menerjui perkataan, cuma saya minta supaya semuanya bergabung tenaga yang ada. Ya, pastikan supaya kerjasama di semua peringkat dan kemarin saya maklumkan dengan mudah, mesti ada bukan hanya orang Melayu, bukan hanya kumpulan-kumpulan orang ini, orang itu, orang ini, campur-campur semuanya. Moderation. Ada KDN-nya, ada Cina-nya, semuanya bergabung. Ya, sebaik mungkin dan pimpinlah bahagian ini dengan secara baik. Jadi saya berharap sungguh bagaimana saya nak umumkan, tapi belum saya umumkan seperti yang saya nyatakan, jangan bimbang sangat dengan orang yang belum paham. Don't think that, think on the party, move forward. Berbetulkan saya nampak, bukan bimbang saya. I have seen in my political career, sekuat-kuat si bencong itu kuat lagi cong kakek. Sekuat-kuat si Muhammad ini kuat lagi si Amir Tahar. Sekuat-kuat si Awam ini kuat lagi Yahya Husin. Bila saya berdepan dalam gelanggang politik, waktu dahulu pilihan raya ke-14, UMNO Presiden, UMNO Perdana Menteri, Ketua Menteri si Musa Aman, juga UMNO. Kita lawan, tumbang mereka. Sekarang ini bukan Presiden Parti Gerakan, ingatkan Parti Gerakan. Parti Gagasan. Di sini Ketua Menteri Parti Gagasan, di Kuala Lumpur Parti Bijar. Tak senari dia punya partinya. Dan perlu parti UMNO di atas, di bawah pun UMNO, kita boleh terangkan. Betul. Be confident, jangan gentar, jangan buat nih. Kita bilang dalam politik, lebih sempurna belum bilang 4.000 melompat. Tambah 4.000 melompat sempurna. Si Najib turun ke sempurna, si Rosma turun ke sempurna, Bro Musa turun ke sempurna. My own uncle tu sekarang lawan dengan saya di sempurna, came out my majority 21,000. Berapa jimat dalam politik? Come what may, ya, we must strengthen parti warisan di sana. Yes. Saya confident. Langsung ini tunggu 4135 Allah mati lagi kan. Di dalam politik. Saya sudah beritahu kalau saya dulu kita lahirkan warisan ini saya dengan si Jaujan saja. Datang si Dero, 3 orang kami adu. Lepas itu datang si Jun, 4 orang. Jadi adu 2 orang. Bukan ramai sangat. Sekarang kita tinggal 14. 3 adu, 3 parlemen. Yang bimbang sangat. Dalam rangkaian kita, coalition ini saya akan harus. Saya sudah minta dahulu kerjasama dengan Jeffrey, tidak mau. Kerjasama dengan PBS, tidak mau. Semuanya tidak mau. Dia bilang PTI. Saya ini orang Sabah ini. Satu sekolah sama si Maximus ini. Jadi timbalan Menteri Pertahanan PTI kalau saya gunakan isu itu untuk padamkan. Mana kan ada PTI yang membagi tanda-tanda di Nabawan, di Terminal. Betul. Mengambil tanah ini hanya PTI.
tak puasa sudah berdosa banyak. Baru balik dari umrah ini yang kadang-kadang politik sebelah saya di Mekah di apa ya, bukan dosa saya banyak sangat. Kadang-kadang berpolitik di mana? Cakap sini lepas itu ya Allah bersihkanlah hati saya, khususnya pimpinan. Rupanya saya di Madinah ada sudah bermanfaat. Dimampukan doa saya, bersihkan bagi diri dengan secara baik. Pastikan selepas pilihan raya, bila saya letak calon Daud, tapi si Daudnya alhamdulillah. Tapi saya tidak mau datang. Dia cerita dengan saya kadang-kadang dia bimbang. Ya, dia orang yang buat itu yang dia pakai kupiah. Jadi insyaAllah kita di peringkat pusat dia ada mana juga. Kita kerjasama untuk kerajaan perpaduannya di peringkat pusat itu yang kita nyatakan beristimewa utama penting. Ada wakil kita di situ, malahan kita juga dalam mesyuarat dengan Datuk Seri Ibrahim, kita semua berjumpa ya, di parlimen berbagai-bagai kita bincang. Ya. Ini saya sudah panggil apa nama kita punya pimpinan yang ada. Ya. Lepas itu kita pun dah letakkan. We don't mind to become coalition government, and we don't mind to check and balance di peringkat Negeri Sabah untuk memperbetulkan keadaan di peringkat negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermakna sekalian, saya berharap dengan adanya susunan pimpinan yang ada pada kali ini selepas ini, kita akan juga ke kawasan-kawasan lain yang belum selesai masalahnya, tapi the only party yang tidak cukup di Perikatan. Lain-lain parti dan lain-lain bahagian is okay. Saya nampak tidak bimbang sangat dalam keadaan kesediaan kita. Cuma saya pastikan supaya kesiapsiagaan kita. Satu lagi saya nak peringatkan, masa kita mesyuarat Majlis Tinggi dalam hadapan pilihan raya akan datang, kita akan gunakan calon-calonan. Saya tidak akan gunakan PDN dalam pilihan raya. Hapuskan itu. Kadang-kadang PDN ini bergaduh. Bukan gaduh pasal mau ketua PDN, bergaduh pasal papa yang mau dia bagi-bagi. Ada yang tidak dapat, ada yang tidak merasa. Itu yang saya dapat pecah hati. Bila dengar pengundi itu, pengampu dah belum kami dapat lagi. Susah juga. Jangan viral itu. Jadi kita akan gunakan calon-calon. Dia banyak. Ada internal info yang saya akan maklumkan kepada semua pimpinan. Alat tujuh kita supaya persediaan ini kita lakukan. Kita memang ada perintah. Jangan bimbang saja. Nanti orang cakap, where are we going? Tidak jelas. Ya, seperti yang saya katakan, secara generalnya benar rumah kita, alat tujuh kita. Manakala alliance, kita akan tetapkan siapa gabungan dalam pilihan raya yang akan datang. Untuk pastikan kekuatan kita untuk kita dapat memerintah dan mengambil balik kuasa di peringkat Negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam usaha kita untuk pengurusan pentakbiran berarti barisan bahagian T173 Putatan, saya dengan ini mengumumkan pimpinan-pimpinan yang telah kami putuskan dalam mesyuarat akhir politik semalam, ya, untuk memastikan supaya ini dapat diterima dengan baik. Pengurus tetap Roslan Masuk, Timbalan Pengurus tetap Haji Masri, Ketua Bahagian Datuk Haji Uda bin Sulaiman, Timbalan Ketua Bahagian Muhammad Firdaus bin Muda, Naib Ketua Bahagian Joseph Joy, Ketua Wanita Gloria binti Datuk Haji Uda, Ketua Wira Muhammad Sofwan bin Ibrahim,
Ketua Irwati Izzatul Aini binti Ketua Bahagian Nur Aini binti Salman, Bendahari Dolosius, nama dia panjang, Oi Lim. Mana si Dolosius? Yang pakai kopi macam dia menuking. Ketua Penerangan Sinin bin Majid, JK Bahagian Haji Hashim bin Ahmad, Razak bin Yusuf. Ini yang baru ya. Gombor bin Min, Osman bin Rais. Dan ini JK Bahagian 5 Saudara Wong. Itu dari bahagian JK Bahagian 6 dari Petagas Muhammad Dinin bin Kasiman. Di sini kan. Baca doa tadi. Oh, dia baca doa. Dan yang ketujuh Gloria Hedwig Petagas. Glorian, bukan Glorian. JK Bahagian 8 Endawati binti Awam. Muhammad Syairin bin Kasim Kalimaru. Ke-10 Anthony Lee. Lantikan yang ada seterusnya Muhammad Nazri bin Datuk Muhammad Said. Asidin Minin, Nurfaiza binti Datuk Haji Muhammad Said. Saidin bin Tamim. Lepas itu untuk menjadi pengajar wanita Zuharia binti Uda. Timbalan dia Nuraini binti Salam. Naik Spesial Wanita Nurfaya binti Umur. Sejusa Ernawati Awang, Bendahari Jalian binti Min, Wanita Dayang Titin bin Min, Bahagian Sebaria binti Abdul Halik, Caroline Nautin Siti Fatima, Amini Seminan binti Min, Chong Chin Ping, Jobilin Omok. Betul kan? Tidak ada lain-lain kosong nanti dilantik selainnya. Untuk Bira, Muhammad Sofian, Ketua Bira bin Ibrahim. Timbalan Muhammad Zainal Awan Tahir, Naib Ketua Ridwan bin Muhammad bin Abdul. Setiausaha Muhammad Rasmin bin Jamili, Bendahari Muhammad Riz Azizi bin Osman, Ketua Penerangan Roslan bin Hassani, Ketua Wira Lantikan EJK Firdaus Ibrahim, Muhammad Hanafi bin Gusti, Asri bin Gibson, Muhammad Zari Jimilpur Abdullah, Anafia binti Abdul Qasim, Yohai Ziman bin Roslan, Zaidi bin Jais, Khairul Izam bin Ishaq, Muhammad Syukri bin Muhammad Zamri, Hamidi bin Heri, Muhammad Nasrin bin Muhammad Yasin, Joshua Brandon Loria, Rizwan bin Syarif, Jonathan J.R. Jokroy. Merawati Izzatul Aini binti Nasma. Timbalan dia Siti Nuratika bin Ibrahim. Naib Ketua Bira Rohayu binti Roslan. Setiausaha Zairina binti Umur. Bendahari Muslim Zainuddin. Farah Hidayu binti Gani. Asri binti Abdul Hashim.
Inna binti Amran, Hasna binti Hamid, Hasna binti Hamid, Nurul Ain binti Sinswat, Nur Faiza binti Roslan, Aslinda binti Aplin, Dayang Nur Fatimah binti Zainal. Lepas itu Resida binti Yaakob. Selainnya kita kosongkan, akan ada pelantikan seterusnya. Cuma ada sedikit pertindihan, saya akan semak tadi itu nanti dengan timbalan istiusaha. Dan saya nampak ada 1 orang, 2, 3 orang jawatan kurang banyak sangat. Ya, nanti banyak sangat jawatan susah. Ya, tapi ini sayap-sayap cadangan daripada sayap-sayap. Saya akan lihat supaya ianya bersifat sementara. Ya, dia bukan kekal. Mungkin dalam 3 bulan akan ada pemilihan. Ya, jadi saya akan minta istiusaha nanti selaraskan, percepatkan cawangan-cawangan. Sebab isu kita akan adakan dan juga pemilihan di peringkat bahagian untuk supaya berhadapan dengan pilihan raya tidak tahu bila waktu dia. Saya tidak mau bahagian ini hanya menjadi penajak. Ya, kena ada sustain untuk membolehkan supaya kita memilih pimpinan-pimpinan sama ada seperti Datuk sudah katakan, dengarlah suara rakyat. Ya, kali ini saya bukan dengar hanya suara ketua bahagian, saya akan dengar suara rakyat. Siapa jadi calon? Ya. Di Tanjung, di Petagas, ya, kawasan Empire, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, saya harap kita boleh terima baik buat sementara dari segi pimpinan yang ada, kerana ini merupakan hanya bersifat pengacaan, bukannya memangku. Kalau bangku ini agak lama, ya, pasal akting, maknanya dia tuan kuasa agak lama. Jadi saya berharap dia hanya dapat mengurus tabir dengan baik dan saya akan pantau keadaan perurusan pentadbiran jawatan kuasa bahagian ini untuk memberikan. Dan saya minta kepada Mr. Azhar dan juga oleh Jun, ya, make sure that look into a system, ya, di mana yang kita boleh buat bantuan untuk berikan supaya kita dapat percepatkan. Saya yakin di antara kawasan yang kita ada kekuatan di kawasan utara, ya, kita ada alun di sini. Ya. Dulu kita ada 2 alun, tapi barangnya melompat, jadi tinggal 1. Ya. Saya berharap kita dapat pertahankannya dalam pilihan raya akan datang. Saya yakin dengan adanya pimpinan-pimpinan yang ada, 7 yang kita lihat, saya yakin kita akan dapat memperoleh kejayaan. Pasal di seberang sana, ingat banyak orang punya gabungan-gabungan. Dahulu pilihan raya yang telah lalu, warisan dia bertumbuh dengan semua. Bersatu lah, UMNO lah, semua parti yang ada. Hari ini bersatu gaduh dengan UMNO, gaduh dengan PKR yang ada. Jadi maknanya they are very divided this coming elections, berbanding dengan pilihan raya yang telah lalu, bila mana warisan berhadapan pada pilihan raya 16. Jangan terlalu confident, tapi yang penting kepada kita kerja kuat, pastikan kekuatan parti akan dapat kita tingkatkan. Sekian dari Pak Saya, Assalamualaikum. Terima kasih Datuk atas ucapan dan amaran yang disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat dan batu loncatan pada kita semua dalam membuka dan memantapkan lagi perjuangan kita bersama warisan. Sekali lagi, Majlis mempersilakan Presiden Parti Warisan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal bagi menyampaikan sejumlah keahlian beberapa cawangan dalam bahagian P173 Putatan kepada Ketua Penaja P173 Putatan yang berbahagia Datuk Haji Udah Sulai. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tanya. Terima kasih Datuk.
Rakan Ali seperjuangan majlis kita diteruskan dengan jamuan yang telah disediakan. Kalau tuan tingkat cemara, buatlah barang bakar serasi. Sudilah semua jamu selera, hidangan mesra pengikat kasih. Dijemput semua. Dijemput Presiden Parti Warisan bersama barisan AMT ke meja bulat di sebelah kiri. Dengan segala hormat dijemput. Maka begitulah, terima kasih guys. Jadi itu belum viral lagi baru. Terima kasih ya. Hidup Warisan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.